Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafia Adriana. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang saya hormati, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, serta rakan-rakan sekalian. Yang berkhayal, sedar-sedarkan. Yang terlena, kejut-kejutkan. Yang tersesat, kembali ke pangkal jalan. Dengar ya kawan-kawan. Tepung talam, tepung pelita, buah melaka banyak inti. Dengarlah kawan satu cerita, awang dengan geliga sakti. Dalam sebuah kampung Indrapuri, tinggal seorang petani tua yang bernama Pak Andak di sebuah pondok kecil bersama keluarganya. Isteri Pak Andak bernama Mak Kuntum, manakala dua orang anak Pak Andak bernama Awang dan Melati. Kehidupan mereka sangatlah miskin. Ibarat kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mereka hanya bergantung hidup dengan berniaga ubi kayu dan keledek. Walaupun hidup mereka miskin, mereka hidup aman dan bahagia. Awang dan Melati amat menghormati kedua-dua ibu bapanya. Mereka berdua ringan tulang membantu ibu dan bapa mereka di kebun. Semakin hari, kesihatan Pak Andak dan Mak Kuntum semakin uzur. Keadaan ini memaksa Awang dan Melati untuk mengambil alih menjual hasil tanaman mereka. Awang berasa sangat sedih kerana ubi kayu dan keledeknya sudah tidak laku. Awang juga takut mereka sekeluarga tidak mempunyai wang untuk membeli makanan dan obat ibu bapanya. Awang dan Melati sering berdoa agar mereka sekeluarga dimurahkan rezeki dan sentiasa sihat. Kawan-kawan, musim kemarau telah melanda kampung Indrapuri. Habis semua tanaman layu dan mati. Entah apa yang hendak dimakan lagi. Seperti sudah jatuh ditimpa tangga. Nasib Pak Andak sekeluarga semakin teruk. Sudahlah Pak Andak uzur. Kini tanamannya layu dan mati akibat kemarau. Awang terus bersemangat dan tidak mudah berputus asa. Awang meminta izin daripada ibu dan bapanya untuk pergi menahan luka di sungai yang berdekatan. Awang berharap adalah ikan yang akan mengena. Ikan-ikan tersebut bolehlah dimakan dan selebihnya dijual. Usaha Awang tidak sia-sia. Sekurang-kurangnya, Awang dapat membantu keluarganya mencari rezeki. Pada suatu hari, luka yang ditahan tidak mengena. Tidak ada seekor ikan pun di dalam luka. Awang meletakkan semula lukahnya ke dalam sungai. Sementara menunggu lukahnya, Awang mencari pucuk paku di tepi sungai. Awang bercadang untuk menjual pucuk paku pula jika tidak dapat menjual ikan. Selepas lama mencari pucuk paku, Awang mengangkat semula lukahnya dan alangkah terkejutnya Awang ketika melihat seekor ular berada di dalam lukahnya. Awang melepaskan ular tersebut, tetapi ular itu cuba mematuk Awang. Dengan tangkas, Awang memukul ular itu bertalu-talu dengan sebatang bulu biasa yang digunakan untuk mengandar bakul hasil tangkapan ikan. Awang tahu ular mudah tewas dengan buluh. Tiba-tiba Awang terdengar suara meminta tolong dan merayu agar tidak terus dipukul. Ular itu berjanji akan memberikan geliga saktinya kepada Awang yang sentiasa baik hati dan sentiasa jujur. Ular itu berpesan, rendamlah geliga ini dan minum airnya. Semua penyakit akan sembuh. Rendam geliga ini dan siram pokok-pokok.
semua pokok akan memberikan hasil yang banyak. Curahkan air geliga saktiku ini ke dalam sungai. Kamu akan mendapat banyak ikan. Tapi ingat, gunakanlah geliga itu untuk kebaikan. Jangan tamak. Kalau tidak, kamu akan menyesal nanti. Ular itu menghilangkan diri dan Awang terus berlari ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut. Awang sudah tidak sabar untuk melakukan 3 perkara yang disuruh oleh ular itu. Beberapa bulan kemudian, Pak Andak dan Mak Kuntung pun telah sembuh daripada penyakitnya. Kebun ubi kayu dan keledek membuahkan hasil yang banyak dan begitu banyak ikan masuk ke dalam luka-luka. Awang tidak lupa akan pesanan ular. Agar tidak tamak, Awang sentiasa bersedekah dan menjual hasil tanaman dan tangkapan ikannya dengan harga yang murah. Kehidupan keluarga Pak Andak sudah berubah setelah Awang mendapat geliga sakti. Kawan-kawan, daripada cerita ini kita mendapat beberapa pengajaran, iaitu yang pertama, sebagai seorang anak, kita hendaklah sentiasa membantu ibu bapa. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa bersabar dan berusaha menghadapi segala dugaan dan cabaran. Yang ketiga, kita juga harus berdoa kepada Allah yang Maha Esa untuk mendapat pertolongan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.